akan share pada awak. Sekejap ni. Only support PowerPoint. Okey, PDF tak boleh. Apalah, saya sharekan desktop. Share. Okey, apa yang terpapar pada skrin awak? Keluar tak nota? Pelarasan terabas steroid. Keluar cik. Ada? Ada. Apa ni, awak boleh nampak keseluruhan skrin saya ke? Saya sedang buka Microsoft Teams sekarang. Boleh nampak ke? Saya nampak nota je. Nampak nota je cik. Okey. So saya scroll nota ni, awak boleh nampak saya scroll nota ni? Nampak cik. Nampak. Okey, Nampak, saya akan guna nota ni lah. Nota ni saya dah bagi dekat awak kan, kita kan? Saya dah share dengan awak kan nota ni? Pelarasan terabas ni. Cik. Okey, awak boleh refer nota ni lah. So minggu lepas kita dah belajar macam mana cara nak mengira latik lipat. Kemudian kita dah belajar macam mana nak mengira tikai yang lurus ataupun ketepatan terabas. Gunakan formula tu. Kemudian saya dah tunjukkan macam mana nak mengira pembetulan kaedah Bodish menggunakan formula jarak bahagi jumlah jarak, jarak selisih latik ataupun selisih lipat. Kemudian kaedah transit, nilai latik bahagi jumlah latik, jarak dengan selisih, kemudian dapat pembetulan dia. Kemudian dah dimasukkan dalam pembetulan, buat yang baru. Okay, untuk hari ini kita akan masuk kepada tiga ni. Koordinat, keluasan, jarak dan dari terus ni nanti kemudian. Koordinat, untuk hari ini koordinat. So hari ini awak akan belajar koordinat. So saya harap awak dah baca sedikit sebab kita tak boleh lama dalam online ni. Jimat data awak kan. So hari ini kita akan tengok koordinat, nanti awak baca dia punya secara teori untuk koordinat. Saya akan terus kepada pengiraan koordinat. Okey, pada skrin awak ada terdapat latik lipat yang dah dibetulkan. Latik lipat terabas session 1 ke 2 ada bearing jarak, session 3 ke 4, 2 ke 3 ada bearing jarak, 3 ke 4 ada bearing jarak, 4 ke 1 ada bearing jarak. Kemudian latik lipat yang dah dilaraskan lah, yang dah dibetulkan. Okey, koordinat ni adalah satu nilai
latitude dan longitude dalam contoh yang ada dalam awak punya slide ni, screen ni, kita menganggapkan ini koordinat andaian saja, bukan koordinat sebenar. Kalau koordinat yang sebenar kita kena tengok dalam peta dan kita kena kira sendiri. So untuk andaian, untuk kita gunakan stesen 1 ni. Stesen 1 koordinat dia 1000.000 utara atau selatan, 1000.000 timur atau barat. Bila dia nilai dia 1000 tak ada negatif, maksudnya dia utara. Bila nilainya untuk timur barat juga pun sama, kalau tak ada negatif maksudnya dia timur. Kalau ada negatif dia barat. Kalau utara selatan pun macam tu juga. Kalau tak ada positif, kalau positif dia utara, kalau ada negatif dia selatan. So kita andaikan ni koordinat ni sama dengan X dan Y. Awak ingat lagi tak masa matematik sekolah menengah dulu awak ada belajar graf. Kita ada paksi X, kita ada paksi Y. So koordinat ni mewakili X dan Y lah. Jadi X adalah untuk utara atau selatan, Y untuk timur atau barat. So untuk mengira nilai koordinat ni, kita perlu tambah atau tolak dengan nilai latitude dan juga ataupun lipat. So cara dia, kita andaikan stesen 1 utara 1000.000. Untuk stesen 1 juga timur barat dia adalah 1000.000. So X dia 1000.000, Y dia 1000.000. Jadi untuk mengira koordinat stesen 2, kita hanya perlu tambah ataupun tolak mengikut nilai latitude utara ataupun selatan. Kalau utara ditambah lah. So 1000 Hello? Boleh dengar? Boleh Encik. Boleh Encik. Tapi Okay, saya teruskan. dengar. Tak dengar? Dengar, Dengar Encik. Okey. Boleh faham tak maksud koordinat andaian ni? Stesen 1 nilai koordinat untuk X dia ataupun utara selatan 1000.000. Untuk Y dia ataupun timur barat dia 1000.000 untuk stesen 1. Untuk mengira stesen 2, kita tengoklah nilai latitude dia berapa untuk utara selatan, nilai lipat dia berapa untuk selatan. So kalau positif kita tambahkan, kalau negatif kita tolakkan. So sekarang awak cuba tekan kat kalkulator awak, 1000 tambah dengan latitude yang garisan seterusnya 241.725, awak akan dapat 1241.725. So tuliskan dekat koordinat titik 2 utara selatan. Untuk timur barat pula, Y, paksi Y dia 1000 tambah dengan 72.262. Dapatlah timur barat dia 1072.262. Dan daripada nilai ni awak boleh buat by column, buat paksi X dulu ataupun utara selatan. 1000 tambah 241.225 dapat ni. Kemudian terus tambah dengan 81.636. Dapat nilai ni. Kemudian garisan seterusnya selatan. So kita kena tolak. 1323.361 tolak 371.028. Dapatlah nilai ni. Okey, boleh? Dah kira dah?
Dapat tak? Dapat Encik. Okey. So begitulah cara mengira koordinat sampailah akhir sekali awak bila patah balik ke session 1 awak akan dapat nilai sama. Nilai sama ataupun kalau ada error pun 0.001 je lah error dia. Kalau dapat lebih 0.002 ke 0.003 ke maknanya awak ada salah kira daripada atas ni. Dan untuk Pak CY ataupun Timur Barat pun samalah macam tu kaedah dia. Okey. Boleh? Ini untuk kira koordinat. So boleh buat andaian satu stesen nak guna nilai 1000 pun boleh, nak guna nilai 100 pun boleh, nak guna nilai 10,000 pun boleh, nak guna nilai berapa pun boleh. Kemudian awak cuma tambahkan atau tolakkan dengan latih ataupun lipat. Okey, jelas macam nak kira koordinat? Jalan Encik. Okey, kita teruskan lagi. Ni kira koordinat ni senang je pada saya. Tak ada masalah. Contoh pun dia dah bagi. Okey, kita teruskan kepada keluasan. So macam mana nak mengira luas terabas yang kita dah buat ni. So nanti awak baca. Kita ada dua kaedah. Satu kaedah 2 kali jarak meridian ataupun dikenali sebagai kaedah 2 kali latih kali lipat. Dan satu lagi kaedah gunakan kaedah koordinat. Kita pergi kepada kaedah 2 kali jarak meridian. Nanti awak baca dia punya teori ni. Saya akan terus kepada kiraan. Okey, yang ni sedikit ada tricky sikit lah cara kiraan dia. Awak kena fokus dan kena teliti lah dalam pengiraan 2 kali latih kali lipat ni. So dalam contoh yang diberi ni, di mana kita nak kira 2 kali latih 2 kali lipat ni. Okey, first kali awak kena tahu dan faham latih ni terbahagi kepada 2, utara, selatan. Yang mana utara adalah positif, selatan adalah negatif. Lipat pun sama. Dia ada timur positif, barat negatif. Awak kena faham yang tu dulu. So abaikan petak-petak yang lain, konsentrate pada petak latih dan lipat. Okey. Awak tengok pada nilai latih ni, session 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan 4 ke patah balik ke 1. Kita hendaklah mula kira nilai 2 kali latih 2 kali lipat untuk yang latih dulu, yang lipat kemudian. Untuk yang latih dulu, kita akan mula kira pada satu nilai latihnya positif dan berakhir negatif. Maksudnya macam ni. Okey. Kalau awak cek, fokus pada kolom utara dan selatan ni. Untuk latih utara selatan ni. Untuk garisan 1 ke 2, positif latihnya. Kemudian next line is positive. And next line is negative. And next line is positive. So kita tak boleh mula daripada session 2. Sebab apa? Sebab yang terakhir adalah positif juga. Untuk yang ni pula, garisan ketiga, 2 ketiga ni, dia positif. Next negatif. Next positif. Dan next positif pun tak boleh. Sebab positif, dia berakhir, dia bermula dengan 81 ni positif. Dan berakhir dengan 241, 725 ni positif. Tak boleh. So kalau start negatif memang langsung tak boleh lah. Dia kena start positif, berakhir negatif. So dia start dekat garisan 4 ke 1. 47.668. Nilainya positif. Next line is 1 ke 2 positif. Next line is
2 ke 3 positif dan last line is 3 ke 4 negatif. So dia akan mula kira daripada 47.668. Itu untuk latik. Okey. Kita tengok dekat D-pad pula. D-pad pula pun sama, dia kena bermula daripada nilai D-pad yang positif dan berakhir dengan negatif. So dia ambil nilai yang garisan 1 ke 2. Sebab apa? Sebab dia mula positif, next line is positif, next line is negative, and last line is negative. So last negative, start positif. So dia akan mula dekat 72.262. Okey. Siapa yang tak faham ini? Ni baru nak mula kira, dia belum start kira lagi. Dia baru nak mula. Kat mana nak mula? Dia mesti bermula dengan nilai latik positif dan berakhir dengan nilai latik negatif. Dan D-pad pun sama, bermula dengan positif dan berakhir dengan negatif. Okey, tak apa. Saya teruskan dulu. Nanti lepas ni kalau tak faham, awak boleh tanya. Okey, tengok pada nilai latik. Macam nak kira 2 kali latik. 2 kali latik ni dia ambil nilai latik lah. Jangan tengok D-pad pula. 2 kali latik, tengok nilai latik. So dia start 47.668. Macam mana nak kira dia? Kat sini dah ada contoh kiraan dia. Kita ambil nilai 47.668 ni. .668 tambah dengan nilai diri sendiri 47.668 dapat 95.336. Awak boleh try tekan kalkulator. 47.668 tambah 47.668 dapat 95.336. Okey, 95.336 ni nilai yang dapat hasil tambah diri sendiri tadi tambah dengan nilai latik for next line. Tambah dengan 241.725. Nampak? 47.668 tambah dengan 241.725. So awak akan dapat nilai 2 kali latik untuk garisan 1 ke 2 ni. 337.061. Awak boleh nampak kan saya punya mouse yang saya tunjuk highlight ni kan? Nampak je. So faham tak? 47.668 tambah 47.668 tambah dengan nilai hasil tambah tu tambah dengan 241.725. Next line punya nilai latik. So dapatlah 2 kali latik untuk yang next line tadi. 337.061. Kemudian nilai 337.061 tambah dengan nilai 241.725 ni juga. Nilai line 1 ke 2 ni juga. Dapat 578.786. So 578.786 tambah dengan next line punya latik. 81.636. Nampak? 578.786 dapat 81.636 dapat 660.422. So 660.422 ni tambah dengan lagi sekali tambah nilai dirinya sendiri iaitu 81.336. Sorry, 81.636 dapat 742.058 tolak dengan sebab apa dia tolak? Sebab next line is selatan, latik selatan. Biasa dia tolak 371.028. So dapatlah 371.030. Sampai sini stop lah. Sebab tadi kita dah start 47.668. So 47.668 terus letak sini.
tambah dengan 47.668 dapat jumlah tambah dengan next station punya latitude dapat 337.61, 337.61 tambah dengan nilai ni sekali lagi 241.75 dapat satu nilai. Nilai tu tambah dengan 81.636 dapat yang ni. 60.422 tambah dengan nilai ni sekali lagi 81.636 dapat jumlah. Jumlah tu tolak dengan 371.028 dapatlah 71.130. Dan same goes into the depart. Depart pun sama juga. Bila kita start kira dekat 72 ni terus transfer pergi sini. 72.626 tambah dengan 72.262 tambah dengan 72.262. Ini dapat 144.524. 144.524 ni tambah dengan next line punya depart 282.305. Kemudian dapat 416.829. So tambah dengan nilai 416.829 ni adalah 2 kali lipat untuk garisan ni lah. Kemudian 416.2829 tambah dengan nilai 272.035 dapat 689.134 ni tolak dengan 101. Bila barat dia tolak. Dan begitulah seterusnya. Okey, ada soalan setakat ni. Yang ni awak kena buat, awak kena kira berulang-ulang kali baru awak akan cakap yang mahir. Ikut je kiraan yang dalam nota ni. Macam mana nak kira 2 kali latih dan 2 kali lipat. Kalau awak dah repeat exercise ni 3 kali, 4 kali, lepas tu awak dah faham lah. Okay. Any question? Boleh dengar ke ni? So, saya tutup mikrofon. Ada. Boleh cik. Boleh Okey. Okay. So awak akan dapat nilai 2 kali latih dan 2 kali lipat. Nanti awak try buatlah exercise ni banyak-banyak kali. Nanti awak dah buat banyak-banyak kali, nanti awak akan lebih faham. Dia tambah nilai diri sendiri sebanyak 2 kali. 47.8 tambah 47.8 tambah dengan next station punya latih. Tambah dengan nilai next station punya latih sekali lagi. Tambah dengan next station punya ni dapat. Begitulah seterusnya. So itu untuk kiraan 2 kali. Okey, selepas dah dapat 2 kali latih 2 kali lipat ni, kita boleh mengira luas menggunakan formula setengah darat tapak darat tinggi. So dia tengok luas ni setengah darat 2 kali latih. DKL ni 2 kali latih 1 kali dengan lipat tambah 2 kali latih 1 tambah 1 kali lipat tambah 1 kali 337.0172. Ruangan ni kecil sangat ni. Nanti awak expand lah kiraan ni dalam awak punya kertas matematik ke bagi clear. Tapi formula asas dia 2,5 darat tapak darat tinggi lah. 337.01 darat 72.262. Ini 2 tambah 60422 kali 272.35. Okey. Yang ni darabkan, tambahkan dengan nilai darab yang ni, tambahkan dengan nilai darab yang ni, tambahkan dengan nilai darab yang ni. Tapi 243 ni negatif.
101.392. Oh, okey. Okey. Bukan ni Kita gunakan 2 kali latip saja. Okey. 337.061 yang ni darab dengan lipat. Nilai lipat ni. Bukan 2 kali lipat ni saja. So 337.061 darab 72.262 tambah dengan 660.422 darab dengan 272.305 tambah dengan 371.010 darab dengan negatif 101.392 tambah dengan 47.668 darab dengan negatif 243.136. So kolom 2 kali latip darab dengan kolom lipat. So yang ni je lah yang terlibat 2 kolom ni. 2 kali latip darab lipat. So ikut dia punya formula contoh kiraan ni. So akan dapat setengah darab dengan 154,981.727. Bila darab dapat 77490.864 meter persegi. Untuk convert kepada hektar, bahagi dengan 10,000. Okey. Dapatlah luas 7.749 hektar. Boleh ke? Nanti awak besarkan sikit lah kiraan ni kecil. Dalam contoh ni kecil, awak buat dalam kertas sendiri, buat dalam kertas kajang. Cara kiraan luas menggunakan 2 kali latip dan 2 kali lipat yang telah dikira. Tapi untuk kira luas pakai 2 kali latip darab lipat saja. Yang kena check lah yang mana jadi positif, yang mana jadi negatif. Okey, boleh Saya nak tanya ni dalam ujian awak. Okey. So buat exercise ni banyak-banyak kali sampai awak faham. Dah habis awak buat exercise ni dah faham, cuba dengan nilai kiraan-kiraan terabas yang lain. Awak boleh dapat banyak contoh-contoh kiraan terabas yang ada dalam internet. Boleh Google soalan-soalan kiraan pelarasan terabas. Okey. So itu dapat kiraan luas yang pertama menggunakan 2 kali latip darab lipat ataupun 2 kali jarak meridian. So seterusnya koordinat. Koordinat ni senang sikit lah daripada tadi. Senang tak senang awak kena fokus dan faham. Nilai koordinat yang kita kira tadi, yang ni tadi, semua nilai koordinat ni boleh digunakan untuk mengira luas. Okey. Macam mana nak kira, awak check balik. Okey, 1000, 1241, 1323, 952, 1000. Lipat dia 1000, 1072, 1344, 1243, 999. Okey, awak masukkan dalam, dia tak pakai borang ni, dia kena kira sendiri kaedah koordinat. So formula dia nanti awak baca ni, dia bagi simplify dia. Luas A23B, A23B, luas B34B, luas. Okey. Bila kembang dan ringkaskan, 2 kali luas. Okey, awak akan boleh susun awak punya koordinat gunakan table yang simple macam ni lah. Start tadi 1000, next station, next station, next station, next station sampailah last kali patah balik ke station sama 1000.
Start tadi 1000, next session sampailah patah balik 999.999. Masukkan dalam table ni. Cara nak kira dia ialah, kita tengok So ni dia dah buat dalam bentuk melintang lah. Formulanya sama, setengah darat tapak darat tinggi. Cuma awak kena masukkan nilai yang digunakan kali ni adalah nilai koordinat. Nilai koordinat yang kita dah dapat tadi. Okey, dengar betul-betul 1000, maksudnya U1. So U1 darab dengan 1072.262 kurungankan tambah dengan U2 iaitu 1241.725 darab dengan 1344.567 iaitu P3 tambah dengan 1323.361 darab dengan U3 darab P4 tambah dengan U4 darab P5. Sampai ni je. Kemudian tolak dengan darab silang secara terbalik pula. Start dengan T1 darab U2 tambah T2 darab U3 tambah T3 darab U4 tambah T4 darab U5 tambah T5 darab U1. Balik. Kalau saya boleh tunjuk pada awak. Okay, ada soalan tak setakat ni? Saya akan tunjuk menggunakan apa PowerPoint lah. Okay, ada soalan tak nak tanya? Saya nak tanya yang tadi, Encik. Koordinat lah. Ya, Encik. Okay, saya akan cuba tunjuk lah. Kaedah paling mudah sekali. Dalam saya akan cuba tunjuk dalam PowerPoint. Ini senang je sebenarnya. Mana dia? Saya share sekarang screen saya kat awak.
Okey. Boleh nampak keseluruhan skrin? Nampak je. Okey. Sebelah kiri ni saya letakkan nilai koordinat. Okey, saya cubalah First formula dia satu per dua. Ni formula asas untuk kiraan luas lah. Setengah tak tapak tak tinggi kan. 1/2. Kemudian kod kurungan. Okey. Ini macam belajar matematik balik ni. Kod kurungan besar. Okey. 1000. Ambil nilai koordinat yang mula-mula. 1000 point. So buka kurungan kecil dulu. Kurungan 1000.000 darab 1072.262. Untuk kurungan. Okey. Ini yang pertama. Maksudnya nilai ni darabnya ini. Okey, copy. Paste. Okey, untuk yang kedua ni tambah ini baru lain 1241.725. Satu, dua, empat, satu tambah ini 1241 ni darab dengan 1344. So dia kat sini 1344 567. Yang ketiga tambah dengan 1323. 1323.361 darab dengan 1243.175. Keluar pula. Output dengan yes, lagi itu 952.333 darab dengan 999.999. Okey.
Okey, ni adalah fasa pertama 1000 dia darab silang dengan 1344. 1000 ni darab 1032.262 tambah dengan 1241.75 darab 1344.97 tambah dengan 1323.361 darab dengan 124.375 tambah 952.333 darab dengan 99.999. Okey, tutup. Ini fasa pertama. Okey, insert. Tutup kurungan. Kemudian tolak. Nampak. Tolak. Tolak. Buka kurungan balik. Tolak timur barat darab dengan silang utara selatan. Secara terbalik pula. 1000 darab 1241.725 tambah 1072.262 darab 1323.361 tambah 1344.567 darab 952.333 tambah 1243.175 darab 100.001. Kemudian tutup kurungan. Okey, boleh nampak kat PowerPoint ni? Boleh Encik.
Okay, boleh faham lah macam nak kira. Dia darab silang. Faham cik, dia silang. Setengah darabkan dengan semua ni lah. 1000 per semua ni. Ni tambah ni, tambah ni, tambah ni. Tolak dengan yang lipat pula. Secara terbalik ni pula. Okay. So, hasil dia share balik. Okay, keluar tak nota tadi? Ada kan? Ada Encik. Ada cik. Okay, koordinat tadi. Ni pun sama lah. Awak nak buat secara macam saya tadi pun boleh. Nak buat secara macam ni pun boleh. Sama. So, akan dapat tengah darab dengan yang ni. Tolak dengan yang ni tadi. So, setengah darab 154,980,580 dapatlah 37,490,290 meter persegi. Untuk dapatkan untuk hektar bahagi dengan 10,000. So 7,47,49 hektar. So luasnya sama macam kaedah 2 kali jalak meridian tadi. 7,47,49 hektar. So kalau Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia ataupun JUPA, dia nak mengira luas sesuatu lot tanah, dia akan guna dua kaedah ni lah, kemudian dia akan compare kan. Kaedah 2 kali latik kali lipat ni, berapakah hasil luas dia, kemudian dia buat kaedah koordinat pula, berapakah hasil luas dia. Kalau tak sama, dia akan ambil mean. Tapi biasanya dia akan sama lah. Dia akan sama. So kalau luasnya sama, maksudnya betul lah kiraan luas tu. So daripada luas sesuatu tanah, luas sesuatu lot tanah ni lah yang digunakan sebagai base ataupun rujukan asas bagaimana nak mengira hasil tanah ataupun cukai tanah. Kalau awak biasa dengar, dia cukai tanah ni bergantung kepada nilai keluasan tanah. Lagi luas tanah yang dimiliki, maka lagi tinggilah nilai cukai tanahnya. Itu pun bergantung kepada jenis dan kategori tanah. Ada tanah yang kategori pertanian, ada tanah yang kategori komersial, ada tanah kategori industri, ada tarikh dia berbeza-beza. Sama lah macam kita punya bil elektrik kan, bil elektrik, bil air. Bil elektrik, bil air untuk residential, untuk kediaman, dia ada tarikh yang berbeza dengan bil air atau bil elektrik di kawasan industri, di kawasan komersial, kalau kedai dan sebagainya. Inilah dia punya basic dia. Okey, ni nanti awak bacalah dia punya teori dia. Jarak dan bearing terus ni daripada nilai bearing dan jarak, kita boleh dapat latik lipat. Jarak dan bearing terus ni, kita gunakan nilai latik lipat untuk dapatkan bearing dan jarak. Awak boleh baca dan study lah macam mana nak ni. Ni contoh dia bagi. Section 1 ke section 2 ke section 3 ke section 4, semua mengandungi bearing dan jarak. Sekarang nak cari bearing 4 ke 1. Bearing terus. Daripada 4 terus ke 1. Macam mana nak cari bearing dia? So dia guna kiraan kaedah latik lipat lah. 1 ke 2 ada bearing jarak, 2 ke 3 ada bearing jarak, 3 ke 4 ada bearing jarak, 4 ke 1 tak ada bearing jarak. So 4 ke 1 macam nak kira dia punya bearing jarak. So kira semua nilai latik lipat, kemudian cari dia punya jumlah latik berapa, jumlah lipat berapa. Daripada nilai jumlah latik dan jumlah nilai lipat ni, masukkan dalam formula punca kuasa, dia terbalikkan cara nak kira latik lipat tu. Kau ingat tak nak kira latik lipat kita guna
kita guna jarak darab dengan seam bearing. Itu untuk lipat. Untuk datik jarak darab cross bearing. Jarak darab cross bearing dapat nilai datik. Jarak darab seam lipat, seam bearing dapat nilai lipat. Untuk kira bearing 4:1 ni, awak boleh guna kalkulator awak. Okey, sekarang awak tekan kat kalkulator awak. Hari tu saya ada tunjukkan macam mana nak kira latik lipat menggunakan shift tambah. Ada tak saya terangkan? Dekat kalkulator awak. Shift tambah, masukkan nilai jarak, koma, masukkan nilai bearing, dapat latik. Kemudian alpha tangent dapat lipat. Ada tak saya bagi tahu terangan kat awak? Boleh? Encik. Boleh dengar ke? Boleh dengar. Boleh, Encik. Encik. Ada tak saya terangkan dekat awak cara kalkulator shift tambah tu? Shift tambah dia keluar REC, masukkan nilai jarak. Ada ke tak ada? Tak ada Encik. Tak ada. Tak ada Encik. Ya ke? Ya, shift tambah Encik. Shift tambah betul. Tak ada tengok. Benda tu tak ada dalam nota tau. Benda tu tak ada dalam nota. Ini saya punya kaedah sendiri menggunakan kalkulator. Shift tambah, dia keluar REC. Kemudian awak masukkan nilai jarak. Masukkan nilai jarak ni 77.575. Kemudian tekan butang koma. Kemudian tekan 160 darjah. 160, tekan butang darjah. 00 minit, tekan butang darjah lagi. 00 saat, tekan butang darjah lagi. Kemudian tutup kurungan. Kemudian awak tekan sama dengan. Dia akan keluar nilai latik. Ada tak? Oh, yang ni Boleh. ada Encik. Ada. Kemudian tekan butang alpha, tekan butang tangent. Dia akan keluar lipat. Ada tak? Ya Encik. Kita dah terang dah ni rasanya. Biasanya pelajar-pelajar semua tahu kaedah ni. Dapat tak? Tak dapat. Tak Awak dapat tekan Encik. apa? Okey, sekali lagi saya buat perlahan-lahan. Okey Encik. Tekan butang shift tambah. Shift tolak. Shift tolak. Shift tambah tak dapat lah. Shift tolak. Keluar REC. Buka kurungan. Ada Encik. Okey, masukkan nilai jarak. Ada. 77.575. Kemudian koma 160 darjah 00 minit 00 saat. Tutup kurungan. Dia akan keluar negatif 72.89665506. Kan? Ada Encik. So 3 titik puluhan dia jadi 72.897 je lah. Okey, daripada jawapan yang awak dapat tu, tekan butang alpha, tekan butang tangent. Dia akan keluar huruf F. Kemudian tekan butang sama dengan.
Dapat 26.532. Dapat Encik. Okey. Itu untuk kaedah shortcut lah macam nak kira latih lipat. Okey. So sekarang ni untuk cari bearing 4:1 dalam nota ni, dia tak ada bearing dan jarak tapi dia ada nilai latih dan ada nilai lipat. Latih dia 161.983, nilai lipat dia 118.71. Awak boleh gunakan shift tambah. Tadi shift tolak kan? Kemudian shift tambah, dia keluar polation, POL buka kurungan. Keluar tak? Keluar Encik. Encik. Okey, masukkan nilai latih positif, tak payah tekan positif, tulis je terus 161.983. Okey, tekan butang koma. Masukkan nilai lipat terus dalam perpuluhan. Ni negatif sebab dia barat. Negatif 118.771. Tutup kurungan. Kemudian sama dengan awak akan dapat 200.8607.546. Dapat tak? Dapat Encik. So itu Dapat. adalah jarak untuk garisan 4:1. 200.860. Tengoklah nota ni. 200.861. Dapat nilai jarak. Kemudian tekan butang alpha, tekan butang tangent, awak akan dapat negatif 36.2500346. Kan? Tekan butang shift, tekan butang darjah. Dia akan jadi negatif 36 darjah 15 minit 0.12 saat. Betul? Betul Encik. Okey, awak tekan butang tambah 360 darjah. 360 butang darjah. Kan sama dengan. Awak akan dapat 323.749964. Tekan butang shift, tekan butang darjah. Awak akan dapat 323 darjah 44 minit 59.8 saat. Ataupun 323 darjah 45 minit 00 saat. Dapat Encik. Okey, so itulah cara mengira jarak dan bearing terus. Nanti awak tolong study dia punya kiraan secara konvensional, secara formula matematik. Formula dia adalah ni, jarak darab punca kuasa latih kuasa 2 tambah lipat kuasa 2. Kemudian awak kena tangentkan dia. Tangent theta sama dengan lipat bahagi latih. So ni contoh yang dia bagilah. Awak boleh kira, yang ni awak boleh study sendiri. Macam mana awak study untuk matematik masa nak ambil SPM dulu, macam tu lah awak kena study untuk kiraan ni. Ni contoh dia dah bagi. So awak boleh guna nilai-nilai kiraan yang lain, awak boleh cari dalam internet, banyak contoh-contoh kiraan. Try lah buat dia punya exercise. Okey, ada soalan setakat ni? Dia nak tanya apa-apa? Okay, next adalah plotting. Plotting, awak boleh guna nilai koordinat yang awak dah kira tadi. Cara dia, awak boleh baca terus awak punya nota ni. Baca dia mula sampai habis. Macam nak buat, dia dah bagi contoh. Paksi utara, timur bahagi 2. Kemudian pemidang. Pemidang ni macam mana nak buat? Awak kena buat manakah nilai koordinat yang paling besar utara selatan, manakah nilai koordinat yang paling besar timur barat. So dapatlah pemidang dia. Nanti awak baca lah ni senang je. Plotting ni senang je. Kemudian awak kena tandakan nilai koordinat yang awak dah kira pada awal nota tadi. Hari ni. Koordinat yang awak dapat ni, utara selatan timur barat ni,
apply lah dalam awak punya drawing tu. Dan ni sebenarnya kita kena buat amali dalam kelas baru boleh senang saya nak tunjuk. Dalam ni susah sikit. Makan masa. Tapi awak baca pun insya-Allah boleh lah. Ataupun nanti awak try Google ke YouTube ke, mungkin ada orang tunjuk contoh-contoh. Kalau ada nanti awak share lah dalam group. Jadi semua orang tengok. Macam mana nak buat plotting menggunakan koordinat. Nanti jadilah macam ni. Okey, ni ada contoh-contoh dan exercise pendek ni. Awak bolehlah cuba buat. Saya ada jawapan sekali kat sini. Ni jawapan-jawapan dia. Semak. Tak mustahil soalan-soalan ujian awak pun mungkin saya akan ambil daripada dalam ni je. Ataupun saya tukar nilai ke. So, boleh gunalah nota ni untuk pengetahuan awak tentang pengiraan sudut, khususnya bearing. Pengukuran dalam terabas. Okey, ada soalan nak tanya? So yang lain-lain yang pembetulan lembut pun semua ni abaikanlah, yang ni awak tak belajar. Pembetulan lembut, pembetulan suhu ni awak tak ada. Atau yang terkandung dalam CIO awak je yang akan ditanya dalam ujian. So next session akan ada ujian teori. So topik yang akan keluar adalah topik 3 dan 4, iaitu leveling dan juga theodolite. Termasuk terabas ni. Jadi harap awak study dan bersedia. Saya akan bagi ujian dalam secara online lah, secara Google Form macam sama macam kuis itu. Dan saya tak tahu apa cerita awak punya amali ni macam mana. Jadi saya fikirlah kalau awak tak boleh balik ke poli, macam mana saya nak nilai awak punya kerja luar dan juga practical test. Kita tengoklah keadaan macam mana nanti. Cik. Okey, boleh ya? Cik. So kalau ada apa-apa nak tanya nanti Jawab. depan ni, awak boleh WhatsApp saya. So untuk hari ni itu saja. Terima kasih kerana hadir. Attendance boleh diisi dalam link yang sama sebelum-sebelum ni. Isi je. Okey, Attendance Cik. dalam tu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Dan itu sajalah untuk hari ini. Tolong jaga diri. Tolong jaga SOP. Jangan ada yang terjangkit COVID. Harap-harap tak ada lah student ataupun warga PCs yang terkena jangkitan. Jaga SOP. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan boleh bersurai. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Encik. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Cik.